dan salawat atas ahli keluarga, kemudian daripada tasyahud akhir, dan duduk bagi sekaliannya, dan duduk bagi sekaliannya, maknanya duduk. Sunnah ba'ad tahiyat awal, sunnah ba'ad. Maka kalau tertinggal tahiyat awal, kena sujud sawi. Dan membaca qunut, baca qunut dalam mazhab kita Syafi'i, maka dituntut. Sebab apa? Sebab makna dia, walaupun qunut ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat tiap hari, maka janganlah kita maknanya mempertikaikan, oh tak payah qunut, pasal ni Nabi tak buat tiap hari, jadi tak payah qunut, tak apa. Maka kita yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, duduk di negeri Syafi'i, mana mazhab Syafi'i, buatlah qunut, jangan tinggal qunut, kan? Sebab itu daripada dulu kita berpegang dengan manhaj Syafi'iyah. Itu manhaj ni maknanya silibus mazhab Syafi'i, berapa nak tukar-tukar. Sebab apa? Imam Syafi'i memandang kelebihan, maknanya satu kelebihan, satu orang kata apa, mahirnya doa qunut ini, maksud dalam doa itu, yang mana ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, mendengar berita akan sahabat-sahabat yang berada di Mekah yang tak sempat, maknanya belum bersedia nak berhijrah tu, mereka dalam keadaan yang tersiksa, mereka dalam keadaan yang maknanya susah, getih. Maka Nabi buat doa qunut, Nabi baca doa qunut. Imam Syafi'i ambil, kita baca doa qunut. Yang orang tak nak buat tu, dia ada hujah dia, tu biar dia. Kita dah ikut manhaj mazhab Syafi'i, buat qunut. Negeri kita, tempat kita. Baik. Kemudian mana tadi? Dan membaca selawat atas Nabi SAW, kemudian daripadanya, dan selawat atas ahli keluarga Nabi dan sahabat, dan salam atas Nabi dan ahli keluarganya dan sahabat, dan berdiri bagi sekaliannya. Maka qunut ni berdiri. Yang akhir tu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad atau wa sallallahu ala Muhammad, boleh sayyidina pun boleh, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, ataupun wa barik wa salim. Kalau wa baraka wa salam, kalau wa barik wa salim, dua-dua boleh. Maka saya naqal daripada kata-kata almarhum Ustaz Abu Hasan Dia Al-Hafiz, dia kata terbaiknya wa barik wa salim, wa barik wa salim. Ini maknanya sama, tak berubah, cuma dari kaedah baris nahwu. Baik. Kemudian apa dia lagi? Berdiri tadi, baca qunut bagi yang berdiri lah maknanya. Maka manakala ditinggalkan satu daripada beberapa sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad tadi ni? Tahiyat awal, doa qunut, tu sunat ab'ad lah. Maka ditinggalkan satu daripada beberapa sunat ab'ad ini, sunat dijabarkan, maknanya kena. Jabar ni macam mesti kena buat lah. Tapi kalau tak buat, tak paksa. Jabar ni paksa kalau ikutkan. Tapi kalau tak buat, tak adalah batal semayang. Maka dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i kita, kalau tinggal qunut ni, semayang tu sah, tapi macam kosong lah. Dia jadi macam rugi lah. Tapi kalau jangan kita kias dengan mazhab lain yang tak buat qunut ni, habis 5 tu kosong. Itu manhaj dia. Maka manhaj dia, cara ambil wuduk pun dah tak sama dah. Cara semayang pun walaupun sama rakaat apa semua, maka ada yang sedikit perbezaan dari segi angka takbir apa semuanya, kan? Maka kita pegang dengan manhaj ni, silibus ni. Dia tidak wajib, tapi biar cermat. Cermat ni maknanya cantik lah. Jangan kita celam-celam cakap mazhab Syafi'i, tapi buat bukan mazhab Syafi'i, tak mazhab apa-apa.
mazhab sendiri. Tak boleh macam tu. Bila pegang dengan mazhab Syafi'i, buat betul-betul lah mazhab Syafi'i. Kan? Baik. Kemudian sujud sahwi tadi, 2 sujud dahulu, maka bacaan qunut ni semua lah orang hafal. Allahumma hadini fiman hadait. Kalau orangnya seorang, baca seorang-seorang kita, maknanya semayang al-munfaridun, bersendirian, Allahumma hadini. Kalau semayang jemaah, Allahumma hadina. Ni ya mutakallim. Ya mutakallim ni ya yang balik kepada diri sendiri. Dari segi nahwunya, ya itu menunjukkan ana. Allahumma hadini. Tapi kalau Allahumma hadina, dia kembali kepada nahnu. Nahnu tu kami. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alik. Ini bagi yang ramai. Kalau seorang, Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, atau wa qini bi rahmatika syarra ma qadait pun boleh. Kan? Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazil man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa astaghfiruka ataupun nastaghfiruka. Kalau ramai, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kenapa tadi na duduk belakang, ini na duduk depan? Yang tadi itu na duduk belakang tu fi'il madhi, yang kita minta dah dapat apa semua. Maka yang wa nastaghfiruka atau astaghfiruka ni fi'il mudhari', tengah minta dalam keadaan semasa. Itu kalau ngaji dari segi bahasa Arabnya. Wa atubu ilaik, aku bertaubat, sedang bertaubat, dalam keadaan bertaubat kepadamu. Kan? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam atau wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan jika imam dibaca dengan lafaz jamak yang kita terangkan tadi ni, afina tawallana hingga akhirnya, dan sunat hay'ah hanya dia sunat abad kan, dan sunat hay'ah hanya masuk pada sunat hay'ah hanya yang tiada sunat dijabarkan dia, maknanya tak disuruh, tak dipaksa. Paksa di sini bukan paksa wajib, tapi abad, dituntut. Maknanya yang tadi ni dituntut buat, maka yang hayat ini tak dituntut buat. Macam apa ni, azan, sunat aini, sunat apa dia ada sunat aini dengan sunat kifayah. Dia fardu ain pun satu, fardu kifayah satu, sunat ain satu, sunat kifayah satu. Sunat ain ni maknanya orang nak sembahyang seorang, beramai seorang, sunat ain ni. Maka kalau ramai-ramai sunat kifayah, macam azan tadilah, mana dituntut. Tapi yang ini, hayat ini, sunat yang tak dituntut, yang tak dijabarkan dia. Baik, apa dia? Mana kata tadi? Baik. Dengan sujud sahwi, maka tidak dituntut dengan sujud sahwi sunat hayat ni. Mana kalau tinggal tak kena buat sujud sahwi. Maka iaitu amat banyak, setengah daripadanya hendaklah diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbiratul ihram, berbetulan tangannya dengan bahunya dan hujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang di atas, dan dua lebar tangannya dengan cuping telinganya yang di bawah. Nampak macam ni. Allah, ada macam ni. Allah, atas cuping telinga, bawah. Ada macam ni. Dia ngadap ke depan. Allah. Yang ni jarang sunat. Kalau rapat tak adalah batal pula. Mana sunat jarang kan, dia jarak kan. Tapi kalau Allah, ada orang macam ni kan, Allah sah je, maka afdal sunat dapat pahala macam ni. Macam ni kurang lah kan. Macam ni Allah, ada orang macam tu kan. Jangan rupa ini dah lah kan. Allah, rupa itu kena tegur lah kan? Buat malu masjid kata. Baik. Kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dan digenggamkan
tapak tangan kanan atas pergelangan tangan kiri. Allah, tunjuk Allahu Akbar. Maka biasa macam ni lah kalau dulu berkumpul belajar semayang kan, budak-budak macam ni. Tapi sebenarnya memang kena apa ni kali ikut kan. Tapi sama ada atas pusat ataupun bawah pusat dalam mazhab kita Syafi'i. Jangan tutup pusat. Maknanya Allahu Akbar sini ataupun sini, pegang macam ni kan. Tapi ada orang jenis boleh tak? Boleh aja. Tapi dah macam santai pula kan, penggeletik-geletik pula tangan tepi kan. Hanyalah apa tu, buatlah betul. Macam ini, ada orang macam ni boleh juga dalam mazhab mazhab Hanafi. Bila rasa tak khusyuk, dia tekan dulu hati ni, tekan. Bila nak berangan dia tekan. Tapi dah sendiri tekan, mana sakit tak? Memang tekan tak sakit lah bila sendiri-sendiri. Tapi kalau orang lain tekan dia sakit kan. Jadi kita macam ni ataupun macam ni. Maka macam ni lah kan. Ni Allahu Akbar. Ni yang cantiknya, pegang ni atas tangan kiri. Baik, kalau tak nak buat, tak ada kena sujud sawi, sebab dia bukan wajib, dia bukan rukun. Yang rukun lafaz Allahu Akbar dengan niat. Maka angkat takbir itu bukan rukun, dia sunnah hayat. Tak nak Allahu Akbar saja nak test, maknanya dah mengaji kan. Allahu Akbar dalam hati, lepas ni mesti ada orang tanya, dia tengoklah apa itu kan. Buat je lah, kan susah pun, dapat pahala. Kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dan digenggamkan tapak tangan kanan atas pergelangan tangan kiri. Kesudahan hantarnya dengan kesudahan takbirnya bersama-sama atas yang mu'tamad pada syarah mazhab dan syarah al-wasit. Maknanya seleloknya pergerakan dengan suara tu biar sama. Allahu Akbar biar sama. Melainkan kalau imam sisi rendah. Sisi rendah ni dia bunyi je lebih, tapi perginya lambat. Dia beza dengan sisi tinggi kan. Tahu-tahu dah ke depan lah. Biasa makmum banyak sisi tinggi. Imam Allah ikut pergerakan kan, belakang dah bangun dulu. Pasal imam tu sisi rendah dia lambat. Jadi imam ni kalau sisi rendah, dia kena bergerak dulu baru sebut Allah. Sebab ada belakang sisi tinggi tu jenis dia dah bangun dulu. Dia ikut suara, tengok imam baru merangkak nak bangun kan. Jadi macam kita sembahyang sendiri, seorang ke atau jadi makmum ke atau kita jadi imam, maknanya kalau boleh selari dengan perbuatan itu lebih baik. Bangun Allahu Akbar sekali dengan perbuatan, kita lebih baik. Macam contoh dia, kita di Nesha ni tahiyat akhir kita akan Allahu Akbar. Nesha mana di tanah Melayu ni, Nusantara Melayu ni, ataupun tahiyat awal Allahu Akbar. Maka dekat negara Arab yang itu panjang Allahu Akbar, mana tu tahiyat akhir tu atau tahiyat awal. Kalau jenis tak biasa dia bangkit lah, rupanya tahiyat akhir kan. Baik. Dan sunat dan setengah daripadanya membaca doa iftitah, kemudian daripada takbiratul ihram. Ini sunnah hayat. Tak baca tak ada kena sujud sawi. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhana allazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini kadang-kadang ada orang tertukar wa ma ana minal muslimin. Wa ma ana minal muslimin bukan dari kalangan orang muslim Lepas tu last sekali wa ana minal musyrikin habis. Terus musyrik terus sembahyang jadi musyrik. Pasal apa? Pasal tak tahu makna, tak hafal betul-betul. Wa ma ana minal musyrikin, bukan aku dari kalangan orang yang mensyirikkan Allah, kafir. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sembahyangku, amal ibadatku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, bagi Tuhan, segala bagi Tuhan sekalian alam. La syarika lahu bizalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku daripada kalangan orang Islam. Maka doa iftitah ni
disuruh baca. Kenapa? Mengambil daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka sebab itu setengahnya dalam kitab-kitab yang lain dia suruh ambil juga sekadar mana yang dapat. Umpamanya orang yang masbuk. Orang masbuk ni maknanya masuk lambat lah. Dia tidak bersama takbir dengan imam tadi ni. Maka orang yang terlepas Fatihah pun dikira masbuk juga. Dan imam dah nak baca surah, dia baru masuk. Maka tu dikira masbuk juga, bukan kira tinggal rakaat dia. Lepas aja Fatihah tu dikira masbuk lah. Amin. Dia pun Allahu Akbar. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca tu surah terpanjang sikit umpamanya. Kan? Maka afdal dia terus baca Fatihah. Sebab apa? Imam dah habis baca Fatihah. Tapi kalau sekali imam dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, maka dia kena kira alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Allahu akbar kabira walhamdu katsira wa subhanallahi wa asila wajjahatu wajhani. Habis kat situ terus amin, baca Fatihah. Boleh faham? Pasal nak dapatkan doa iftitah tadi kan, maka dia baca Fatihah. Tak ada habiskan iftitah tu. Dia kira 4. Imam baca di 4, maka dia ambil 4, lepas tu terus ikut baca Fatihah. Tak ada habiskan setengah orang ni, dia kejar iftitah ni sampai tak baca Fatihah. Dia nak ngambilkan juga ni, sedap ni kan, Fatihah tak baca. Tak boleh ha? Sebab ini sunat hayat. Cuma tu kuku dulu kita setengah kitab tu dia kata dia bagi cara, maknanya nak dapat fadilat tu ambil. Baik. Dan setengah daripadanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. A'udzubillah sunat hayat. Tak baca tak apa, maka baca tu sunat hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan baca kuat, baca pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca a'udzubillah isti'azah. Jadi di sini auzubillah ni rupanya dia ada gunanya juga. Memanglah berguna kan, tapi dalam fiqh tu dia ada perbahasan dia juga. Mana boleh auzubillah tak ada guna? Mestilah berguna kan. Semua Islam, semua syariat ni semua berguna. Tak ada yang tak berguna walaupun sunat hayat. Contoh ada dalam bab sembahyang raya. Sembahyang raya takbir pertama 7 kali. Takbir kedua rakaat pertama takbir 7 kali. Rakaat kedua takbir 5 kali. Tiba-tiba hari tu imam terlupa. Allahu Akbar. Auzubillah. Bila dengar auzubillah tu, maka orang belakang boleh tegur subhanallah. Dia pun Allah sambung boleh takbir. Allahu Akbar. Tu guna auzubillah tadi ni. Orang belakang tu kena dengar subhanallah. Tapi kalau Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, haram. Tak boleh tegur. Orang belakang tak boleh tegur subhanallah, pasal nak dapat takbir 7 hari, pasal nak dapat lagi raya haji lagi kan, lambat lagi. Rugi dah 7 takbir ni kan. Subhanallah. Haram perbuatan orang yang tegur tu. Kenapa? Terus je imam tu baca, biarkan. Tak boleh tegur. Dia bukannya rukun, dia sunat takbir tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belakang tegur subhanallah, tak boleh, perbuatan tu haram. Tapi kalau dia dengar subhanallah, imam terus Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sembahyang raya kan. Boleh kan? Boleh. Baik. Sebab sunat hayat ni tak tegur tak apa. Memang tak tegur sunat hayat. Dia orang kata apa? Sunat yang tidak dikenakan sujud sahwi. Fahamnya macam tu. Betul apa dia? Dan setengah daripadanya macam auzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Dan setengah daripadanya dijaharkan dengan bacaan jika ia imam atau munfarid. Ini sunat hayat ni. Daripada segala tempat yang dijaharkan dia, dan iaitu sembahyang subuh.
Sembahyang subuh baca kuat lah imam, ataupun kalau seseorang nak baca kuat, dia sembahyang seorang pun sunat dia baca kuat. Tak nak baca kuat, tak apa, sah sembahyang. Dan 2 rakaat pada awal daripada maghrib, macam kita sembahyang tadi lah. Dan Isyak, dan Isyak dan Jumaat, dan 2 hari raya, dan gerhana bulan, dan sembahyang minta hujan iaitu sembahyang istisqa, dan tarawih, dan 2 rakaat tawaf pada malam atau subuh, dan disirkan, maknanya disenyapkan bacaannya lain daripada yang tersebut. Selain daripada itu kena sirkan bacaan, kena slow. Contoh sembahyang zuhur, asar. Baik, hari itu kita dah bincang lah, sembahyang asar baca kuat jadi makruh, tak batal makruh kan. Maka sembahyang lain sunat dikuatkan. Sembahyang hajat, sembahyang hajat macam mana? Baca kuat ke baca pelan? Pelan. Dalam mazhab kita Syafi'i, kalau malam baca kuat, siang baca pelan. Tapi kalau nak baca pelan pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi banyak kaifiat sembahyang hajat ni kan? Banyak kaifiat lah. Di antara kaifiat ada apa dia? Yang jenis baca pelan ni, kalau baca kuat letih imam, baca pelan biar sama-sama letih. Umpamanya rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu sekali. Rakaat kedua Qul huwallahu 2 kali. Bagi salam, bangun pula Allahu Akbar. Rakaat pertama Qul huwallahu 3 kali. Rakaat kedua Qul huwallahu 4 kali. Faham? Lepas habis Fatihah tu. Buat berapa kali buat? Buat 12 kali lah. 1 sekali Qul huwallahu, 2 Qul huwallahu. Kalau masuk yang kali kedua punya sembahyang tu, maknanya masuk 3 lah. 3 Qul huwallahu, 4 Qul huwallahu. Lepas tu 5 Qul huwallahu, 6 Qul huwallahu. Habis Fatihah tu sampai 12 kali. Tu tutup guru punya cara lah. Tapi biasa kita malas kan, kita baca ayat kursi je. Tak pun nak senang lagi baca Qul ya ayyuhal kafirun, habis kata kan. Senang, kita semua kita nak mudah, tapi nak dapat Allah Ta'ala terima kan. Itu memang manusia macam tu. Kemudian kemudian apa lagi? Dan disirkan bacaannya lain daripada tersebut, seperti segala sunat rawatib hingga rawatib yang pada malam, dan 1 rakaat yang akhir pada maghrib, dan 2 rakaat yang akhir pada Isyak, dan sembahyang gerhana matahari. Sembahyang gerhana matahari baca pelan-pelan, dia tak macam sembahyang gerhana bulan. Dan segala sunat mutlak. Sunat mutlak ni saja-saja buat sunat, bukan sebab tahiyatul masjid, bukan sebab itu sunat mutlak. Yang pada siang hari bersalahan segala sunat mutlak yang pada malam. Nampak? Maka sunat mutlak inilah yang dikiaskan dengan solat hajat. Memanglah orang apa solat hajat ni, mana ada zaman Nabi dikira sunat mutlak lah. Tapi kita orang Malaysia ni, orang Melayu ni, kita berhajat minta kepada Allah Ta'ala, jadi solat hajat kan. Jadi solat hajat. Kemudian dan 2 rakaat yang akhirnya pada Isyak, dan sembahyang gerhana matahari tidak. Lepas tu dan maka sunat dibaca dengan pertengahan antara sir dan jahrun, atau jahar atau jelas, dan setengah daripadanya mengucap amin. Sunat amin ke amin yang mana satu? Panjang ke pendek? Maka kita dalam kitab tua ni tu panjang, amin. Habis nak pakai 2 harakat boleh tak? Boleh je, tak ada masalah. Pasal gaduh-gaduh, takkan pasal amin pun gaduh. Amin pasal amin pun nak bergaduh, pasal gaduh. Lantak nak pakai 2 ke nak pakai panjang ke? Maka kita dah biasa mengaji tu panjang, amin. Kalau orang sebelah tu amin pun boleh kan. Kemudian daripada Fatihah, habis Fatihah tu, dan mengucap amin makmum serta amin imamnya. Makmum dengan imam tu berserta sekali. Sebab tu imam bila habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia kena ada lahazah kat situ, kena ada tempoh sikit.
Orang belakang jangan terlebih dari imam. Belakang dah, imam belum lagi, dia dah amin. Kan? Baik. Dan jika tiada mengucap amin imamnya atau ia mentakhirkan dia daripada waktu yang disunatkan padanya, maka hendaklah mengucap amin makmum. Kalau imam terlambat benar, waladhdallin, mengahan, baru orang belakang amin, kan? Kemudian jika tiada mengucap imam sekalipun, walaupun imam tak sebut amin, maka makmum dia kena sebut sunat. Dan jika luput akan dia oleh takminnya serta takmin imamnya, hendaklah mengucap amin makmum pada ketika amin dirinya. Maknanya imam senyap, makmum senyap, maknanya tak ada bunyi kuat. Kuat tadi tu sunat hayat ni, maka dia kena juga amin. Waladhdallin, amin. Segan nak kuat-kuat orang tukang seorang kan, amin. Kena untuk diri dia. Dan jika ia membaca Fatihah berserta dengan Fatihah imamnya dan selesai keduanya bersamaan dipadakan dia, baik. Yang ini kita akan tengok nanti. Maknanya ada setengah orang dia semayang Allahu Akbar, dia tak baca iftitah, dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, kan? Kadang-kadang dia terghalib kan, dia rasa macam sembahyang zuhur, imam tengah baca Fatihah, dia baca Fatihah, betul? Amin. Lepas tu dia baca lagi sekali, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Biasa buat tak benda tu? Biasa tak buat? Jadi kata orang pun kata, tak boleh tu, dia jadi dua rukun qauli, tak sah sembahyang pasal dua kali Fatihah. Tidak, kan? Patut sunat kita dengar imam baca, lepas amin baru kita baca. Cuma boleh aja baca beserta dengan imam kalau yang sembahyang maghrib isyak. Tapi sembahyang zuhur dah tentulah kena baca beserta dengan imam. Pasal kita kan dengar imam baca kan, itu dah tentu orang, asar dah tentu apa tu, kan? Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah yang ini kita akan sambung nanti pada masa akan datang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.